A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ansal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 80, baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 80, baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Syukur. Bab yang kelima daripada 10 bab. Pada kitab yang ketiga, 10 bab pada membicarakan 10 sifat kepujian. Bab yang ketiga daripada 10 bab dalam kitab yang ketiga. 10 bab pada menyatakan 10 sifat kepujian. Bab yang kelima, yang ketiga sebut dia tau. Bab yang ketiga Zuhur. Bab yang kelima daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kepujian. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Dalam kitab Penawar Bagi Hati ada satu mukaddimah mabadi ilmu, permulaan ilmu, membicarakan ilmu apa. Ilmu tasawuf namanya, ilmu tasawuf tu ta'rifnya apa. Kemudian ilmu tasawuf tu ambilannya daripada mana? Ambilannya daripada Al-Quran dan hadis. Bukan ilmu tasawuf ni rekaan ulama, ambilan Quran dan hadis. Kemudian apa hukum belajar ilmu tasawuf? Hukumnya fardu ain. Dia ada dahulu membicarakan berkaitan dengan mabadi ilmu, permulaan pembicaraan ilmu. Kemudian ada satu mukaddimah, ada 3 kitab, 3 tajuk besar dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kitab yang pertama dia ada 7 bab pada membicarakan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan, kaki. Itu bahagian pekah. Tapi didatangkan permulaannya, kitab yang pertama pada membicarakan 7 anggota zahir. Kemudian kitab yang kedua dia ada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kecelaan. Sifat ghadab, marah, sifat hasad,
sifat kikir dan kasih akan harta, sifat kasih akan kemegahan, kedudukan, ketinggian, kasih akan dunia, takabur, ujub, riak. Dia ada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kecelaan. Sekarang kitab yang ketiga pada membicarakan 10 sifat kepujian. Ini sifat kepujian yang kelima. Ini susunan dalam kitab Penawar bagi Hati. Sebelum membicarakan berkaitan dengan hati, terlebih dahulu pembicaraan adalah berkaitan dengan 7 anggota zahir bahagian pekoh. Memelihara anggota zahir yang 7 menyampaikan kepada memelihara hati. Tetapi antara hak zahir pekoh, hak hati tasawuf, ianya berjalan seiring. Kedua-duanya termasuk di dalam wa amilus salihat, dan mereka yang beramal dengan amal yang soleh, taat zahir pekoh, taat batin tasawuf, meninggalkan maksiat zahir pekoh, meninggalkan maksiat batin tasawuf. Itu seiring. Tapi kalau ikut susunan pembicaraan zahir, barulah pergi kepada pembicaraan hati. Yang tidak seiring adalah alladzina amanu. Itu tak seiring. Iman, tauhid, akidah tidak seiring. Pekoh tasawuf seiring, tapi susunannya pekoh kemudian diiringi dengan tasawuf, yang mana penekanan kewajipan berkaitan dengan hati ini kerana Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati sebagaimana Allah mengetahui zahir. Kena bicaralah bab hati. Jangan berpura-pura. Zahir comel pekohnya, semayang comel pekohnya, baca Quran comel bacaannya. Hati macam mana? Comel zahir saja orang berpura-pura, seolah-olahnya Allah Ta'ala hanya mengetahui yang zahir sahaja ke? Tiba-tiba hanya pelihara hak zahir saja. Allah mengetahui hak hati sebagaimana Allah mengetahui zahir. Kemudian hati ni pula tempat duduk yang paling besar dalam agama kita, iman ma'rifah. Yang paling besar dalam agama kita iman dan ma'rifah. Yang paling besar dalam agama duduknya di hati. Iman ma'rifah duduk di hati. Macam mana iman ma'rifah nak kuat kalau hati bersifat dengan sifat riya, ujub, takabur, hasad contohnya? Macam mana iman makrifah tempat duduknya di hati nak jadi kuat? Itu penting bab hati. Kemudian di hatilah tempat tujunya malaikat mulhim yang sentiasa cetuskan kebaikan, dan hatilah tempat tujunya godaan syaitan waswasun. Di mana tempat tuju? Di hati. Sebab apabila hati itu bersifat dengan sifat yang baik, maka zahir pun jadi baik. Kalau hati itu bersifat dengan sifat buruk, maka zahir pun jadi buruk. Jadi tempat berperang antara malaikat dan akal dengan syaitan dan hawa nafsu adalah di hati. Ini pembicaraan berkaitan dengan hati. Dimulai dengan pembicaraan 10 sifat kecelaan, barulah pergi kepada 10 sifat kepujian. Satu-satu sifat ni kita wajib belajar fardu ain. Satu-satu tu perici molek-molek. Bukan hanya sebut sifat. Macam sebut sifat ghadab, pemarah, dengki, kikir, kasih akan harta, kasih akan kemegahan.
takabur, ujub, riak, bukan cerita gitu. Satu-satu sifat kena perhalusi molek. Masuk pula kepada sifat kepujian, bukan hanya bilang taubah, khauf, raja, zuhud, sabar, syukur. Sekarang pembicaraan, nanti masuk bicara ikhlas, bicara tawakul, bicara redha dengan qada Allah. Bukan susun bilang gitu, kena perinci satu-satu. Terdahulu taubah, apa dia taubah? Apa dia syarat rukun taubah? Taubah apa dia? Syarat rukun taubah apa dia? Kemudian khauf tu apa dia? Pergi pada raja, regu kepada khauf, raja. Khauf takut akan Allah. Pergi kepada raja, harap akan rahmat dan keampunan Allah. Takut akan Allah ni macam mana? Harap yang sebenar-benarnya macam mana? Benar-benar takut akan Allah, benar-benar rajak harap akan keampunan dan rahmat daripada Allah. Terkadang bukan khauf, terkadang jara'ah, sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana jara'ah, sangat berani, bak pegangan tak ambil herat. Sembahyang, bak hukum akan sembahyang tak belajar. Rokok sujud. Baik belajar ke tak? Bacaan dalam solat berbetul ke tak? Kalau tak peduli tu, itu bukan orang yang takut, dipanggil orang jara'ah, berani handalang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rokok sujud, hati riak, ujub, takabur, hasad, takut akan Allah seumpama ni. Tak ada. Orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seumpama ni ada rajak tak? Ada harapan ke tak? Tidak ada harapan. Orang sama tidak ada harapan, seumpama tu pun mengharapkan akan rahmat dan keampunan Allah. Itu bukan panggil rajak, itu panggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak pula. Kau yang sebenar mana, rajak mana, ni kena perinci satu-satu. Kemudian pergi pada zuhud. Apa dia zuhud? Pergi pada sabar. Apa dia sabar? Mana sabar yang wajib, mana sabar yang sunat. Itu perincian. Itu fardu ain. Itu hak fardu ain. Ini sampai peringkat taubah apa dia? Rukun taubah apa dia pun tak tahu. Tapi susunan comel, susunan ilmu ni. Nak bicara taubah, sifat kepujian yang pertama dimulai dengan pembicaraan 10 sifat kecelaan. Bertaubah daripada sifat-sifat kecelaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panggil taubat. Sebelum nak bicara 10 sifat kecelaan, taubah dahulu daripada dosa-dosa pekoh. Taubat dulu dosa pekoh. Dosa pekoh apa? Tinggal semayang. Betul lah, dosa pekoh tinggal semayang. Termasuk juga hukumnya tinggal semayang, semayang tak belajar pekoh. Itu hukumnya tinggal semayang. Dosa pekoh tinggal semayang. Dosa yang paling besar sekali, dosa usuluddin. Dimulai dengan ilmu tauhid, baru ada taubah. Sebab dosa yang paling besar ada dosa usuluddin. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali mengasingkan antara dosa usuluddin dengan dosa furu'uddin. Dalam kitab Penuh Bagi Hati ni, dia hanya datangkan dosa furu'uddin, dosa cabang agama. Dan kitab Minhajul Abidin, kita Penuh Bagi Hati ni hak Imam Ghazali juga. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili himpun daripada kitab Arba'in
fi Usuluddin karangan Imam Ghazali juga. Tapi dalam kitab Penuh Bagi Hati ni taubah, dia hanya bicara taubah furu'uddin. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali asingkan antara dosa Usuluddin dengan dosa furu'uddin. Dosa Usuluddin yang pertama, dosa pegangan, pecah dua pula. Satu, dosa Usuluddin pegangan yang kapi ijma' ulama. Orang Islam tapi pegangnya kapi ijma' ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa Usuluddin pegangan yang bid'ah, pegangan yang berdosa besar. Ghazali bagi dua. Dosa Usuluddin, satu pegangan yang kafir, yang kedua pegangan yang berdosa besar. Hak kafir so kiralah pegangan yang dosa besar ni lah sebesar-besar dosa besar nak banding dengan dosa besar furu'uddin cabang agama. Dosa besar tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, berzina, membunuh, merompok, apa semua tu, itu dosa furu'uddin. Tak banding dengan dosa besar Usuluddin, besar dosa besar Usuluddin lagi, atau mula-mula taubah. Jadi permulaannya belajar ilmu tauhid, kena manakah pegangan yang berdosa, bertaubat, kembali pada pegangan ahli sunnah wal jamaah ilmu. Lagi pada hak dosa furu'uddin, bagi pada dosa fiqh tasawuf. Dosa furu'uddin ni dosa fiqh tasawuf. Dimulai dengan belajar ilmu fadha'il fiqh, kenal dosa fiqh, bertaubat dengan Allah. Dosa fiqh bukan hanya tinggal sembahyang. Dosa fiqh sembahyang tak betul, hukumnya tinggal sembahyang. Pergi kepada bertaubat dia dosa besar, riya, ujub, takabur, hasad. Ada kita pernah bagi hati. Bicara taubah, sebelum tu bicara 10 sifat kecelaan terlebih dahulu, barulah pergi pada taubah. Tanpa ilmu tak ada taubah. Nak taubah, bangun malam menangis, akidah macam mana? Bangun malam menangis, semayang tu ke tau? Bangun malam menangis, hati pelihara daripada riya, ujub, takabur, hasad. Hati bersifat dengan sifat kepujian, bangun malam menangis. Itu bukan taubah. Itu semua tipu daya syaitan. Itu bukan jalan agama. Itu tipu daya syaitan. Jadi dia nak kepada taubah, dia kena kemah dalam bab ilmu fiqh, tauhid, fiqh, mulai dengan 10 sifat kecelaan. Tapi sebelum tu bicara hak maksiat mata, telinga, lidah. Maksiat lidah ni banyak yang berkait dengan anak Adam. Anak bertaubahnya macam mana? Dosa tangan, dosa kaki. Dosa tangan pula berkait dengan harta benda anak Adam. Macam nak bertaubah berkaitan dengan dosa harta benda anak Adam? Ini susunan ilmu. Mana nak bertaubah? Belajar fardu ain. Itu dia jalan taubah. Bukan belajar fardu ain itulah taubah. Belajar fardu ain tu taubah. Apa dia taubahnya? Taubah daripada dosa besar, mengkali jahil fardu ain. Dosa besar bermula daripada umur baligh. Mengakali jahil fardu ain, dosa besar, malaikat catat bermula umur baligh. Taubat itu dulu dengan belajar fardu ain. Belajar fardu ain tauhid, jumpalah dosa Usuluddin, taubat. Belajar fardu ain fiqh, jumpa dosa furu'uddin bahagian zahir, taubat. Belajar fardu ain tasawuf, jumpalah pulaknya dosa hati, sifat kecelaan, taubat. Bangun malam menangis serta belajar fardu ain. Itu barulah taubah yang sebenar. Apa disyarat, apa di rukun taubah, baru pergi pula kepada khauf, roja. Nak khauf, nak roja, Imam Ghazali mulai dalam kitab Minhajul Abidin. Sebab dalam kitab Minhajul Abidin bicara khauf dan roja ni akabah yang kelima daripada 7 akabah dalam kitab Minhajul Abidin.
Bonggok yang kelima daripada 7 bonggok. Khauf dan raja dimulai dengan apabila betul bagimu jalan. Baru timbul khauf yang sebenar, raja yang sebenar. Bila betul bagimu jalan, jalan akidah betul, jalan zahir fiqh betul, jalan hati tasawuf betul, barulah timbul khauf dan raja. Ini hak jalanan agama yang sebenar. Daripada khauf dan raja, pergi pada bicara zuhud, bicara sabar, ni bicara syukur, perinci satu-satu. Bukan hanya pada sebut sifat, bicara bab khauf raja, sebut pada sebut zuhud, sabar, syukur, tak memada. Dia kena faham satu-satu. Ilmu yang wajib fardu ain kepada kita, ilmu. Kemudian amal pula, ilmu hak fardu ain, amal batin, amal hati hak fardu ain. Jadi bab yang kelima pada menyatakan syukur. Syukur ni kalau kira terima kasih lah. Syukur ni terima kasih, itu kira makna dia lah. Ada segala orang makna dia syukur ni terima kasih. Ketahui olehmu bahawasanya syukur itu, apa makna syukur ni? Syukur ni wajib. Alhamdulillah sunat. Ada ni syukur ibadah batin. Alhamdulillah zikir lisan, zikir zahir, hukumnya sunat. Syukur ibadah batin, hukumnya wajib. Alhamdulillah zikir lisan, zikir lidah, hukumnya sunat. Macam ginilah taubah ibadah batin, hukumnya wajib. Astaghfirullahalazim, itu ibadah zahir lidah. Perbanyakkan istighfar, hukumnya sunat. Ada ni astaghfirullahalazim, hukumnya sunat. Itu bahagian lidah, tapi sunatlah. Jangan kata menafikan yang sunat. Dituntut perbanyak zikir yang sunat. Tapi taubahnya ibadah batin, hukumnya wajib. Saya nak bertaubah, perbanyakkan istighfar. Awak jahil dah. Awak nak bertaubat, saya nak bertaubat, lama dah jauh daripada agama, mati bila-bila masa ni. Saya nak bertaubat, apa yang perlu saya lakukan? Istighfar boleh 100 kali sehari. Contoh dia ajar. Ada ni. Ni awal-awal yang tu ajar tu jahil agama. Nak bertaubat, belajar fardu ain. Kita nak bertaubat, awak kena belajar fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Itu jalan taubat. Lepas tu perbanyak dak istighfar. Perbanyak istighfar, hukumnya sunat. Tak dinafikan tu. Tapi nak perbanyakkan istighfar hukum sunat, fokus hak kewajipan dahulu. Mana? Perbetulkan bacaan Fatihah, perbetulkan bacaan tasyahud. Tu dulu. Tu hak wajib. Perbanyakkan istighfar, ada masa istighfar lah. Tapi kalau kata nak bertaubat, terus pergi pada perbanyakkan istighfar, hak tu kajar, tu karut dah. Jangan salah faham, ni tidak ada orang menolak hukum sunat perbanyakkan istighfar. Tu hukum sunat. Sekarang ni dia nak bertaubah, yang hukumnya wajib. Macam nak bertaubah? Balik pada ilmu. Taubah ni amal. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Amal ialah mengikut ilmu. Belajarlah dulu.
Istighfar itu sunat zahir, taubah wajib, amal batin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sunat itu zahir. Syukur amal batin, hukumnya adalah wajib. Ketahui olehmu bahawa syukur itu apa dia syukur? Memalingkan oleh hamba. Memalingkan oleh hamba dengan makna menggunakan oleh hamba, melakukan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala, memberi nikmat Allah Ta'ala, yakni memberi nikmat oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan barang atasnya, atas hamba. Itu syukur. Memalingkan ataupun menggunakan, melakukan oleh hamba akan segala barang yang, barang ni kena pada nikmat lah, kena kepada nikmat, barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala oleh Allah dengan dia, dengan barang atasnya, atas hamba. Mana barang ni? Bayang daripada barang yang memberi nikmat oleh Allah ni, daripada pendengar dan penglihat dan kaki dan tangan dan lain. Memaling ni, mengguna ataupun melakukan ni kepada, tu takluk pada memalingkan, takluk pada kata memalingkan. Mana menggunakan oleh hamba akan nikmat kepada barang yang dijadi akan dia akan barang dijadi akan dia, akan hamba kerana barang. Apa barang tu? Yakni ibadah. Mana contoh? Seperti memalingkan ia, yakni menggunakan ia, ia hamba akan pendengarnya. Itu barang yang memberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Memaling kepada mendengar Quran. Mendengar Quran tu barang yang dijadi akan dia kerananya, ibadah. Itu contoh. Jadi syukur ni apa? Memalingkan oleh hamba, menggunakan oleh hamba akan segala barang yang, segala nikmat yang memberi nikmat oleh Allah dengan dia atasnya. Memaling ni, mengguna ni kepada barang yang jadi akan dia kerananya, kerana barang. Apa barang yang dijadikan kerananya? Ibadat lah. Tuan jadikan pendengaran kerana beribadah. Tuan jadikan penglihatan kerana beribadah. Tuan jadikan kaki tangan kerana beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hikmah. Allah Ta'ala jadikan manusia ni kerana mengabdikan diri akan Allah. Jadi yang ada pada kita ni pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, apa semua tu, apakah barang yang dijadikan kerananya? Barang yang dijadikan kerananya beribadah. Pendengaran, apa ibadah dia? Dengar Al-Quran, dengar hadis, dengar ilmu yang bermanfaat. Apakah barang yang dijadikan kerana dia? Kalau kaki, contoh di hadapan tu, berjalan ke masjid, berjalan pada mengerjakan haji contohnya, itu disyukur. Syukur ni menggunakan segala nikmat kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur.
sarful abdi man ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlih, menggunakan oleh hamba akan barang yang bernikmat oleh Allah dengan di atasnya kepada barang yang dijadikan kerananya. Kenapa ni? Barang yang dikarenanya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur. Contoh dalam ni seperti pendengar ni, pendengaran kita, dan penglihat ni, mata kita. Itu contoh nikmat yang Tuhan jadikan. Guna pada barang yang dijadikan di karenanya. Kenapa? Beribadah. Itu dipanggil syukur. Nikmat yang Tuhan beri. Guna dengar perkara maksiat, guna melihat perkara yang maksiat, dia panggil apa? Kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak syukur gitu. Syukur ni guna segala nikmat kepada barang yang dijadikan dia kerananya. Kenapa? Kerana buat ibadah. Hak tu dipanggil syukur. Apa yang Tuhan kurniakan nikmat pada kita, guna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Sebab itulah termasuk dalam kesyukurannya dengan i'tikad kita yang sebenar, itu syukur. Dengan taat kita ni zahir batin, itu syukur. Syukur belaka dah tu. Ada ni. Dengan i'tikad yang sebenar, itulah sebesar-besar kesyukuran. Dengan sembahyang, dengan buat ibadah, itulah sebesar-besar kesyukuran. Tuhan beri kita mata, telinga, mata, kaki, tangan. Tuhan beri pula dengan kesihatan, dengan macam-macam Tuhan beri kita. Kita gunakan untuk belajar agama. Itu syukur dia panggil. Maknanya lidah digunakan untuk baca Quran, untuk berzikir. Itu syukur nama dia. Sebab itulah ibadah batin ni dia sepanjang masa. Syukur ni sepanjang masa. Syukur ni sepanjang masa. Ibadah zahir, sembahyang masuk waktu. Sudah sembahyang, habislah kewajipan kita. Ada ni. Tapi syukur, hak ni kewajipan sepanjang masa. Sebab yang diri kita ni nikmat Allah Ta'ala. Nikmat telinga, dengar apa? Nikmat mata, tengok apa? Ni. Ada tak masa pendengaran kita, penglihatan kita ni tak apa, bebas. Tak ada syukur-syukurnya. Tak apalah, guna kod lain pun tak apa. Tak ada. Wajib sentiasa syukur dengan nikmat pendengaran, wajib sentiasa syukur dengan nikmat penglihatan. Syukur macam mana? Guna pendengaran, guna penglihatan kepada taat akan Allah. Jangan guna untuk maksiat. Ni, hak kata syukur taat batin sepanjang masa. Dicontohkan dengan daripada pendengar dan penglihat. Ni ayat kitab lah ni. Sebab ialah almarhum Syekh Abdul Qadir Amandili ni, dia semasalah dengan pada Al-Baqarah, kemudian sedikit daripada pada Al-Baqarah. Jadi samalah ni, pendengar, penglihat. Peng dalam Baqarah tu lah. Sifat-sifat ni, deria, kita panggil deria. Tuan letak deria samak di telinga, itu panggil apa? Pendengar. Kita kalau bahasa Melayu kita, bahasa Malaysia lah, daripada pendengar. Apa pendengar? Sidang pendengar sekalian. Sidang pendengar lah. Itu kalau kita kalau sebut pendengar, pendengar ni hak tukang tak ada telinga tu pendengar. Dah. Hak biasanya guna perkataan pendengar ni pada masa radio lah. Pendengar Terengganu FM. Tu masjid kita tanya sebut pendengar yang ada di masjid. Tak pernah sebut.
Dia sebut tu. Sebab apa? Masjid ni bukan dengar saja, dengar dan lihat. Takkan para pendengar. Kita para pendengar ni radio lah, sebab dia dengar saja. Lihat tak boleh. Itu pendengar. Ni orang ramai ni pendengar. Tak ni. Pendengar ni. Sifat samak yang Tuhan letak di gengedang telinga. Itu pendengar. Mana barang yang segala barang yang nikmat oleh Allah dengan dia atas hamba tu. Ni, Tuhan letak daripada pendengar dan penglihatan ni besar ni. Pendengar dan penglihatan ni besar. Tuhan, kalau Tuhan tak uwi sifat pendengar, sifat penglihat, apa ni? Tuhan jadikan hamba tu pekak. Macam mana? Kekangang dia. Tak sempurna dia dan bagai-bagai kekangang dalam kehidupan dia ni. Bukan kehidupan duniawi. Ni, untuk belajar ukhrawi pun. Kalau pendengaran tak ada. Ataupun pendengaran comel, penglihatan tak ada. Bukan satu kekangang dia ni. Nak belajar agama, ilmu ukhrawi. Besarnya nikmat pendengaran dan penglihatan. Jadi itu nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaki dan tangan dan lainnya. Kaki tangan, gerak diam lah kaki tangan ni. Gerak diam kita. Itu nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Terkadang sehat molek-molek, gagah molek-molek, akhirnya tak ada dah tenaga, tak ada gerak, tak ada diam dah. Tapi Tuhan beri nikmat gerak diam. Kaki tangan kita gagah dan lainnya ada di tubuh kitanya, bagai-bagai nikmat. Hak nikmat laginya nikmat harta benda yang banyak. Itu nikmat belaka tu. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena gunakan segala nikmat tu kepada barang yang dijadikan dia akan barang kerananya. Dijadikan dia akan barang yang nikmat oleh Allah Ta'ala kerananya, kerana barang yang dijadikan dia. Mana? Ibadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ma khuliqa li ajli. Barang dijadikan akan dia kerananya, iaitu liya'budun. Hikmahnya supaya beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia syukur. Alhamdulillah mulut ni sunat. Syukur luah laginya hak kewajipan. Mana pun kita jaga molek pegangan kita, amalan kita zahir batin, syukurlah tu. Kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala jadikan kita. Allah Ta'ala jadikan kita pula lahir di kalangan orang Islam. Itu sebesar-besar nikmat daripada Allah. Nikmat Islam dan iman. Itulah sebesar-besar nikmat. Kita lahir daripada ibu bapa Islam ni, tak ada pun kita minta pun. Lahir-lahir kita orang Islam. Pada ni kita orang Islam. Kemudian lahir di kalangan orang yang beriman. Itu sebesar-besar nikmat. Jadi kita pelihara iman kita, kita pelihara akidah kita. Itulah sebesar-besar kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah lahir daripada ayah Islam, automatik kita Islam. Kemudian ditanam pula bab iman, bab pegangan. Kita sentiasa pelihara agama, nikmat yang Tuhan beri itu untuk agama. Beriman dan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini contoh dia. Seperti memalingkan ia hamba. Memalingkan ia hamba akan pendengarnya. Ni telinga dia.
kepada mendengar Al-Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Mendengar Al-Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat ni. Telinga comel ni, guna telinga ni dengar Al-Quran dan hadis dan ilmu yang bermanfaat. Dengar Al-Quran ni bukan dengar bacaan Al-Quran. Dengar ilmu-ilmu yang ditafsirkan daripada Al-Quran tu. Hak kewajipan. Dan hadis, Quran hadis sumber utama agama. Dengar orang baca Quran sunat. Kita dengar orang baca Quran, kita tak pandai mana, tu sunat. Dengar Quran hadis, dengar ilmu lah. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Hak tu hak direct pada Quran hadis. Dan ilmu yang memberi manfaat. Ilmu mana? Ilmu agama lah. Sumbernya apa? Quran hadis. Mana ilmu yang semuanya Quran hadis? Ni contoh ni dalam kitab Penawar Bagi Hati ni. Apa pembicaraan kita melalui hati ni? Sumbernya Al-Quran dan hadis. Sebab ilmu tasawuf ambilannya adalah Al-Quran dan hadis. Dengar ilmu ni, ilmu yang sumbernya Al-Quran dan hadis. Kita nak direct kepada Al-Quran, kita nak direct kepada hadis Nabi sebagai as-salafus soleh, orang yang terdahulu. Hak tu kena ada belah-belah ilmu lah. Kita dengar orang ajar tafsir Al-Quran, bolehlah kita dengar. Yang pertama terjemahan dia, yang kedua tafsir huraian dia, sekodarlah. Kita nak betul-betul ambil agama, ilmu agama direct pada Quran hadis, kita tak mampu. Sebab itu dia panggil faham mentok. Quran hadis faham mentok. Kemudian ulama pun susun faham mentok. Proses daripada Quran hadis, letak tauhidnya di sini, letak fiqhnya di sini, letak tasawufnya di sini. Faham mentoknya Quran dan hadis. Kita nak direct pada faham mentok, kita yang betul-betul berkemampuan, barulah kita boleh direct ke faham mentok Quran dan hadis. Tidak, kita ambil siap dah. Ulama pun susun ilmu bermanfaat. Dari Quran hadis letak dalam ilmu tauhid, letak dalam ilmu fiqh, letak dalam ilmu tasawuf. Kita ambil siap dah. Kemudian ilmu ni pula dan ilmu yang memberi manfaat. Dari qaid pula situ tu. Ilmu yang memberi manfaat. Di sini boleh sebut kata ilmu kena pada ilmu yang sebenar lah, iaitu ilmu agama. Bila sebut kata ilmu belaka, ilmu dunia pun dipanggil ilmu. Tapi bila sebut kata ilmu secara itlaq, dia akan pergi pada ilmu yang sebenar, iaitu ilmu agama. Tak pergi pada ilmu dunia, tak pergi pada ilmu dunia, pergi pada ilmu agama. Pada ni. Tapi ilmu agama pun ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Dia ilmu ni, kita bicara sekarang ilmu agama. Ilmu dunia pun memberi manfaat. Bukan di antara ilmu dunia tu sendiri ada yang kewajipannya fardu kifayah, ada yang kewajipannya fardu kifayah. Ilmu dunia memang memberi manfaat. Ilmu yang tak ada manfaat, ilmu sihir haram, ilmu nujum haram, itu tak beri manfaat. Ilmu dunia beri manfaat, sama telah pula ilmu agama beri manfaat. Tapi kenapa lagi dia qaidkan ilmu yang beri manfaat? Sebab ada ilmu yang tidak beri manfaat kepada kita. Mana? Ilmu dunia tak ada manfaat akhirah kalau tidak disertakan dengan ilmu agama. Ada manfaat lah untuk kehidupan dunia, senang lenang di atas dunia, tapi dari segi syarak tak panggil bermanfaat. Nak bermanfaat ilmu dunia, orang kata fardu kifayah tu, kalau disertakan dengan ilmu agama. Mana ilmu dunia? Ilmu jadi doktor,
bermanfaat dunia, bermanfaat hari akhirat kalau berserta dengan ilmu agama. Akidah dia comel, amal ibadah zahir batin dia comel, maka ilmu doktor dia akan bermanfaat dunia dan akhirat. Tapi kalau ilmu dunia saja, ilmu agama tidak disertakan, hanya manfaat dunia sahaja, akhirat tak ada manfaat. Ada ni. Itu ilmu dunia. Ilmu agama begitu juga. Ilmu hak fardu kifayah, tinggi mana sekalipun dia belajar ilmu fardu kifayah, kalau ilmu fardu ain tak beres, tak ada manfaat. Dia pakar dalam ekonomi Islam. Fardu kifayah memberi manfaat. Pakar dalam ekonomi Islam, bab muamalah. Tapi akidah dia betul ke tak? Semayang dia betul ke tak? Hati dia betul ke tak? Ada ni. Nak siapa tangga pakar dalam bab muamalah ekonomi Islam ni, bukan sebarang-sebarang orang. Itu ilmu fardu kifayah yang boleh bagi manfaat kepada ummah secara umum. Orang yang pakar dalam ekonomi Islam ni, dia bagi manfaat pada ummah umum. Tapi bermanfaat tak bagi dia. Kalau akidah tak betul, semayang tak betul, hati tak betul, tak ada manfaat. Nak bermanfaat ilmu, dengar molek, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, susun molek, barulah dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu tauhid bermanfaat. Apa manfaat dia? Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak selamat dari neraka Jahannam, disusuli dengan ilmu fardhu fiqh dan tasawuf, selamat daripada neraka Jahannam. Tapi kalau dia belajar ilmu tauhid saja, akidah dia comel, ilmu fiqh tasawuf tidak peduli, bermanfaat. Apa manfaat dia? Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Nak selamat daripada neraka Jahannam, pergi pada fardhu ain fiqh dan tasawuf. Tiba-tiba ilmu fardhu ain tauhid tak cara, dia pergi pada ilmu fardhu ain fiqh, tidak ada manfaat. Tadi sebut fardhu ain fiqh tasawuf, selamat daripada neraka Jahannam. Selamat neraka Jahannam macam ilmu tauhid tak adanya, kekal neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun fiqh tasawuf comel sekalipun. Dia tauhid dia comel, fiqh dia comel, semayang dia sah, puasa dia sah, haji dia sah, bermanfaat. Lepas kewajipan, tiba-tiba tak belajar fatihah tasawuf, pahala batal. Tapi bermanfaat tak semayang dia, bermanfaat. Sebab apa? Tertunai kewajipan, tak kena qada kembali. Nak dapat ilmu yang bermanfaat yang sepenuhnya, disusul dengan fardhu ain tasawuf. Itu susunan dia untuk dapat ilmu yang memberi manfaat. Susunan ni ada dalam kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dihimpun daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Ilmu yang bermanfaatnya mana? Kemudian ilmu yang manfaat ni, belajar niat betulnya macam mana. Ilmu manfaat, belajar susun molek. Kemudian niat dia betul lillahi ta'ala, nak redha Allah. Fadilah, fadilah orang belajar agama, fadilah orang yang berilmu agama. Nak dapat fadilah belajar agama, nak dapat fadilah berilmu agama, belajar ilmu yang bermanfaat dahulu, susun molek fardhu ain tauhid fiqh tasawuf, kemudian letak niat molek, belajar untuk tuntut redha Allah, belajar untuk beramal, belajar untuk keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Baru dapat ilmu bermanfaat, dapat fadilah belajar, dapat fadilah orang yang berilmu. Kena susun molek. Ini ilmu yang memberi manfaat. Mendengar Al-Quran dan hadis, mendengar ilmu yang memberi manfaat. Dan seperti memaling ia ya hamba,
akan kakinya kepada berjalan ke masjid dan kepada mengerjakan haji. Itu contoh. Itu syukurlah tu. Dan seperti memaling ia akan tangannya kepada memerangi kafir kerana meninggikan agama Islam. Tangan digunakan untuk memerangi puak kufar kerana nak meninggikan agama Islam. Puak kufar ni nak menjatuhkan agama Islam. Puak kufar yang tak ada kena-mengena dengan agama kita, komen molek-molek ada nak menjatuhkan agama Islam. Contoh sekarang lah, tak ada kena-mengena hukum agama Islam ni dengan orang kafir, tak ada kena-mengena. Nak komen buat apa? Kita orang Islam, kita dilarang menghina agama lain. Kita dilarang menghina agama lain. Bukan toleransi kerana untuk melihara agama kita dihina balah. Tapi agama kufar ni kalau kita nak ceritalah, Allah lah, cukup dah ukir-ukir batu pergi sembah kalau kita nak cerita. Faham tak ni? Tapi kita dilarang menghina agama lain, agama lain bukan kerana kita nak memuliakan mereka, tidak. Untuk melihara agama kita tidak dihina. Tapi sekarang ni mudah-mudah sahaja orang kafir komen dalam bab hukum agama, dalam agama kita. Sebab apa tu? Sebab mereka nak menjatuhkan agama kita. Tak, kita berjuang untuk meninggikan agama Islam dengan menggunakan tangan. Itu contoh syukur. Adakah syukur ni hanya alhamdulillah? Tidak. Syukur ni luah. Kita guna segala nikmat, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia panggil syukur. Kita nak menggunakan segala nikmat ni, ni balik pada hati. Bila hati yang bersyukur, dia akan sentiasa jaga segala-gala nikmat kepada beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi ia syukur daripada sabar, zuhud dan khauf dan lainnya. Kerana syukur itu dimaksud akan dia bagi dirinya. Maksud lizati. Apa maksud bagi dirinya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna fahamas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.